Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Lim Chin Yin sebagai pensyarah bagi subjek PKUK 3152 iaitu Projek Inovasi Digital. Jadi, saya Muhammad Haikal bin Abdul Rahman akan membentangkan mengenai cadangan projek inovasi digital dan saya dari kelas G6.2. Baiklah, kita gerak kepada slide seterusnya. Okey, ini merupakan muka depan subjek PKUK 3152. Baiklah, sebelum saya bergerak dengan lebih lanjut mengenai cadangan projek inovasi yang saya akan hasilkan, jadi elok kiranya untuk kita tengok apakah isi-isi kandungan yang terkandung di dalam cadangan projek inovasi ini. Jadi, untuk yang pertama ialah tajuk, yang kedua ialah sinopsis, yang ketiga ialah rasional inovasi, yang keempat iaitu strategi penyelesaian, yang kelima kajian lepas, yang keenam kepentingan inovasi, yang ketujuh anggaran kos, yang kelapan penerangan cadangan inovasi dan yang terakhir iaitu yang kesembilan iaitu penutup. Baiklah, jadi apakah inovasi digital yang saya akan hasilkan ini? Jadi inovasi digital yang saya akan hasilkan ini bertajuk Kit Birth Semu. Jadi nama Kit Birth Semu ini diambil daripada singkatan ayat iaitu Kit Belajar Frasa Secara Mudah. Baiklah, jadi kita bergerak pula kepada isi kandungan yang kedua iaitu sinopsis. Jadi sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut, elok untuk kita kenali apakah yang dimaksudkan dengan inovasi serta apakah yang dimaksudkan dengan sasaran murid kita iaitu murid MBK masalah pembelajaran. Jadi inovasi merupakan gagasan praktik atau objek yang disedari dan diterima sebagai satu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok. Menurut Rogers 2003. Jadi inovasi ini merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan prosedur, kaedah dan cara bekerja atau pengenalan teknologi. Jadi, apakah atau siapakah MBK masalah pembelajaran ini yang merupakan sasaran murid bagi penghasilan cadangan inovasi ini? Jadi, MBK masalah pembelajaran mengikut Maslina 2013 merujuk kepada kanak-kanak luar biasa dari segi intelek, fizikal, sosial dan emosi yang tidak mencapai pentubuhan untuk belajar normal yang lain. Okey, jadi ini merupakan pengenalan bagi Kit Birth Semu. Jadi, DSKP yang digunakan untuk inovasi ini ialah DSKP MBK masalah pembelajaran itu DSKP pendidikan khas. Jadi, untuk DSKP ini, MBK telah didedahkan dengan kemahiran dan aspek tata bahasa seperti murid aliran perdana. Jadi, untuk kit inovasi ini pula, kit inovasi ini bertujuan bagi meningkatkan penguasaan murid dalam aspek kemahiran membaca serta kemahiran menulis. Okey, seterusnya bagi fokus kategori murid, jadi kategori murid yang difokuskan ialah murid tahun 3 bagi kategori slow learner. Jadi untuk kategori murid ini terdiri daripada pelbagai murid aras kefungsian seperti rendah, sederhana dan tinggi. Jadi untuk fokus yang saya hasilkan bagi penghasilan cadangan inovasi digital ini ialah aspek tata bahasa yang difokuskan seperti aspek frasa yang terdiri daripada suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Okey, baiklah. Mari kita berak pula kepada sasaran murid bagi cadangan inovasi yang saya hasilkan ini. Jadi sasaran murid yang seperti saya perkatakan tadi ialah untuk MBK masalah pembelajaran bagi kategori slow learner. Jadi seperti yang kita tahu, slow learner ini menghadapi kesukaran khususnya dalam mengikuti pembelajaran berbanding murid-murid normal yang lain. Jadi inovasi yang saya akan hasilkan ini bertumpu tidak hanya kepada satu aras kefungsian saja
kerana ia melipati pelbagai aras yang lain seperti tahap rendah dan sederhana. Jadi, apakah rasional cadangan inovasi digital yang saya akan hasilkan ini? Baiklah, antara masalah yang hendak diatasi melalui kit birth semu ini ialah yang pertama, tahap pencapaian murid yang kurang memuaskan. Jadi, berdasarkan pengalaman yang saya peroleh daripada praktikum fasa pertama yang saya jalani, saya mendapati bahawa pencapaian murid khususnya dalam membuat latihan mengenai frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup adalah sangat tidak memuaskan kerana hal ini dapat dikaitkan dengan gaya pengajaran guru yang tidak pelbagai dan membantu murid. Jadi untuk masalah yang kedua ialah penggunaan BBM yang kurang memuaskan bagi membantu kemajuan murid yang seperti saya katakan tadi. Yang ketiga, pemberian latihan secara terus yang diberikan melalui buku teks. Yang ni amat um, amat mendatangkan masalah lah kepada MBK masalah pembelajaran seperti murid slow learner kerana pemberian latihan secara terus oleh guru melalui buku teks ini akan menyebabkan murid sukar untuk menguasai aspek tata bahasa seperti frasa. Kerana apabila pemberian latihan ini diberikan secara terus tanpa menggunakan BBM yang sesuai, maka hal ini akan mendatangkan ataupun memberikan masalah kepada murid masalah pembelajaran seperti murid slow learner untuk memahami dengan lebih lanjut. Untuk masalah keempat yang hendak diatasi ialah terlalu banyak maklumat dalam satu halaman bagi mengajar frasa melalui buku teks oleh guru. Seperti yang saya lihat daripada pengalaman praktikum fasa yang pertama terdahulu, dalam buku teks itu, apabila guru hendak mengajar mengenai frasa, jadi guru akan mengajar pelbagai frasa berdasarkan buku teks tersebut. Jadi hal ini akan mendatangkan masalah kepada murid slow learner kerana bila kita hendak mengajar murid masalah pembelajaran ini, kita haruslah mengajar secara satu persatu bagi memudahkan kefahaman murid masalah pembelajaran itu sendiri. Okey, baiklah. Jadi, apakah objektif inovasi kit birth semu ini? Jadi, objektif yang pertama ialah untuk memperkenalkan murid-murid dengan frasa yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup secara berperingkat. Untuk objektif yang kedua, meningkatkan keberkesanan murid dalam penguasaan aspek kemahiran membaca dan menulis frasa. Yang ketiga, menjadikan proses PDP yang dijalankan adalah lebih menarik melalui kaedah bermain sambil belajar. Untuk objektif yang keempat, untuk memastikan MBK masalah pembelajaran tidak terus ketinggalan dalam PDP yang dijalankan. Okey, jadi kita berak kepada aspek strategi penyelesaian. Jadi, ini merupakan strategi ataupun idea reka bentuk bagi kit inovasi yang saya akan hasilkan. Jadi, isunya ialah murid berdepan kesukaran dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis frasa. Jadi, mengapa isu ini berlaku? Jadi, untuk yang pertama, masalahnya ialah BBM yang kurang mesra dan tidak praktikal untuk digunakan oleh murid di rumah. Jadi, seperti yang kita tahu, BBM yang selalu digunakan oleh murid hanyalah terhad untuk digunakan di sekolah saja. Jadi, eloklah jika BBM yang dihasilkan ini dapat digunakan oleh murid di rumah. Jadi, untuk isu yang kedua ialah mengapa jadi kaedah pengajaran yang sama oleh guru telah digunakan. Jadi berdasarkan pengalaman saya pada praktikum fasa pertama yang terdahulu, jadi kaedah pengajaran yang sama inilah menyebabkan murid-murid masalah pembelajaran seperti kategori sebelum ini menjadi bosan untuk mengikuti pembelajaran. Jadi bagaimana untuk mengatasi isu ini? Jadi melalui penghasilan kit birth semu. Jadi murid akan belajar frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup secara berperingkat dan melalui kit itu juga akan terdapat video pengajaran, laman web dan lebaran kerja belajar frasa melalui kaedah tarik dan tolak. Jadi kaedah tarik dan tolak ini merupakan kaedah alternatif untuk mengajar murid masalah pembelajaran mengenai frasa secara berperingkat dan mudah. Jadi kesannya apabila murid telah menggunakan kit inovasi ini ialah murid dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis secara berperingkat serta
murid dapat menggunakan kit di rumah untuk mengukuhkan kefahaman bersama-sama ibu bapa. Jadi, jadi ini merupakan cetusan inspirasi bagaimana persialan kit inovasi saya hasilkan. Jadi, cetusan idea kit yang telah saya peroleh adalah yang pertama adalah idea kit. Seperti idea kit kecemasan yang mudah dibawa ke mana-mana dan diadaptasi jadi kotak kit yang dilengkapkan dengan tali seperti yang ditunjukkan di dalam rajah. Jadi, selain itu, cetusan inspirasi kit inovasi ini ialah daripada permainan cyber yang diadaptasi untuk mengajar frasa melalui pemecahan pola kata sebelum membentuk frasa. Contohnya, apabila murid hendak belajar mengenai frasa bola, jadi guru akan atau murid akan belajar pola suku kata terlebih dahulu seperti pola KV tambah KV. Okey, selain itu, cetusan inspirasi ini diambil daripada buku teks. Jadi, pengajaran dan lembaran kerja frasa yang menggunakan suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan buku teks adalah terlalu banyak diletakkan bagi satu-satu tema pengajaran. Jadi, apabila guru hendak mengajar frasa berdasarkan tema tersebut, jadi selalunya guru di sekolah ini akan mengajar terlampau banyak frasa dalam satu-satu masa. Jadi, apabila adanya kit inovasi ini, jadi guru boleh memfokuskan untuk mengajar satu-satu frasa secara satu persatu. Jadi, terhasillah pengajaran frasa secara lebih berfokus dan berperingkat berdasarkan aras kesukaran melalui kaedah tarik dan tolak. Jadi, kaedah tarik dan tolak ini adalah merupakan kaedah itu alternatif oleh guru untuk digunakan bagi mengajar murid untuk menguasai frasa pada kit bersemu tersebut. Baiklah, kita bergerak pula kepada kajian yang lepas. Jadi untuk kajian yang lepas, untuk artikel pertama saya petik daripada artikel yang bertajuk Peranan Bahan Bantu Mengajar dan Persekitaran Maklum Balas dalam Meningkatkan Kualiti Pembelajaran Pelajar. Jadi, menurut Jasmi, Ilyas Tamuri dan Muhammad Hamzah 2017, mereka menyatakan bahawa kekurangan sumber dalam mempelbagaikan BBM menyebabkan guru sukar menjadi fasilitator yang berkesan. Untuk artikel yang kedua, saya petik daripada artikel yang bertajuk Pendekatan Bermain sebagai Wahana dalam Mempertingkatkan Keberkesanan Pengajaran Jawi. Jadi, menurut Ramlah 2016, bermain sambil belajar mempunyai peranan penting dalam proses perkembangan fizikal, kognitif, psikomotor, sosial dan efektif kanak-kanak. Manakala Siti Fatimah dan Najimah 2017 katakan bahawa bermain sambil belajar memberi kesempatan kepada murid untuk menghadapi aktiviti pembelajaran yang bermakna dan menyeronokkan. Untuk artikel ketiga, untuk artikel yang ketiga ini, saya ambil daripada petikan jurnal yang bertajuk Gaya Pembelajaran Kanak-kanak Lembam dalam Pembelajaran Bahasa Melayu. Jadi, Azimah 2017 menyatakan bahawa gaya pengajaran MBK perlu dipelbagaikan mengikut kategori dan tahap keupayaan seseorang MBK. Jadi, guru hendaklah menitik beratkan gaya pengajaran MBK terlebih dahulu sebelum merancang pengajaran di kelas. Seterusnya, mari kita bergerak pula kepada kepentingan ataupun keperluan inovasi kepada sasaran murid kita iaitu murid MBK masalah pembelajaran kategori slow learner. Jadi antara kepentingan inovasi bersemu ini terhadap murid, yang pertama ialah menyediakan BBM yang bersama murid, bermakna dan praktikal untuk digunakan oleh murid. Jadi BBM ini boleh digunakan oleh murid bukan sahaja terhad di sekolah, malahan boleh juga digunakan di rumah. Untuk kepentingan yang kedua, ialah murid dapat memahami konsep frasa yang mempunyai suku kata dan terbuka secara mudah melalui kaedah tarik dan tolak. Untuk kepentingan yang ketiga, meningkatkan motivasi murid untuk mengikuti PDP melalui kaedah bermain sambil belajar. Untuk kepentingan yang keempat, murid dapat meningkatkan penguasaan kemahiran membaca, lisan serta menulis. Jadi untuk kepentingan seterusnya ialah memastikan pelibatan aktif murid dalam sesi PDP yang dilaksanakan, manakala kepentingan yang terakhir iaitu kepentingan kelima,
alat untuk menerapkan elemen bermain sambil belajar semasa pelaksanaan DP bagi memastikan murid masalah pelajaran tidak mudah bosan apabila mengikuti PDP. Jadi, apakah pula kepentingan inovasi bersemu ini terhadap guru? Tadi kita telah tengok ataupun telah telusuri apakah kepentingan inovasi terhadap murid. Jadi, kepentingan inovasi bersemu ini terhadap guru yang pertama ialah memudahkan guru untuk mengajar frasa secara satu persatu. Jadi, dengan ini, guru lebih mudah untuk memberi kefahaman kepada MK masalah pembelajaran. Yang kedua, kepentingannya ialah ia merupakan kaedah alternatif untuk mengajar murid mengenai frasa. Yang ketiga ialah untuk memudahkan guru menilai tahap penguasaan murid. Jadi guru boleh nilailah apakah atau bagaimanakah tahap penguasaan mereka mengenai frasa apabila menggunakan inovasi ini. Jadi kita berak pula kepada anggaran kos. Jadi untuk anggaran kos, jadi terdapat 5 bahan ataupun alatan utama yang saya gunakan untuk penghasilan inovasi ini. Jadi untuk bahan yang pertama ialah kotak terpakai. Jadi kotak terpakai ini kosnya adalah tiada kerana saya peroleh kotak terpakai ini kotak terpakai ini dan didapati di rumah saya. Untuk bahan yang kedua ialah kertas A4 dan pembalut berwarna. Kosnya adalah RM3. Untuk bahan ketiga ialah polistirena terpakai. Jadi saya peroleh polistirena ini daripada akuarium yang telah saya tidak gunakan di rumah. Jadi kosnya adalah tiada. Untuk alatan yang keempat atau bahan yang keempat ialah hot glue gun. Jadi hot glue gun ini kosnya adalah menelan belanja sekitar RM3. Manakala untuk bahan yang kelima ialah tali terpakai. Jadi tali terpakai ini saya peroleh juga di rumah dan kosnya adalah tiada. Jadi anggaran kos keseluruhan bagi penghasilan kit inovasi bersemu ini ialah berjumlah RM6. Jadi seterusnya kita akan bergerak pula kepada penerangan cadangan inovasi bersemu. Jadi apakah itu kit bersemu? Jadi seperti yang saya perkatakan pada awal pengenalan tadi, kit bersemu adalah singkatan bagi ayat belajar frasa secara mudah. Jadi dalam kit bersemu ini terdapat beberapa aspek tata bahasa yang akan diajar. Jadi frasa yang diajar adalah terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif serta frasa lain. Jadi dalam frasa tersebut terdiri daripada suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Jadi untuk suku kata terbuka contohnya ialah KV, VKV, KVKV, KVKV, KVKV serta lain-lain dan suku kata terbuka ini akan diajar kepada murid dari aras rendah kepada aras yang lebih tinggi. Jadi untuk suku kata tertutup contohnya adalah seperti VK, KVK, KV, KVK, VKK serta lain-lain. Dan seperti yang diajar ataupun seperti yang saya berikan untuk pengajaran suku kata terbuka ini, jadi guru akan mengajar murid dari aras rendah ke aras yang lebih tinggi secara berperingkat. Jadi kita bergerak pula kepada aspek-aspek yang terdapat pada kit bersemu. Jadi aspek yang pertama ialah kit ini mengandungi elemen grafik, audio yang memudahkan pemahaman kepada murid. Jadi untuk aspek yang kedua, aktiviti bermain sambil belajar ini mempunyai garis panduan dalam sesi pembelajaran dan latihan sebagai panduan kepada murid dan panduan kepada guru yang hendak menggunakan kit ini. Untuk aspek ketiga ialah terdapat laman web, latihan dan video bagi tujuan ulang kaji. Jadi, murid bukan saja hanya menggunakan kit itu saja, malahan terdapat laman web, latihan dan video untuk membantu bagi tujuan ulang kaji murid. Untuk aspek yang seterusnya ialah kit ini adalah praktikal dan mudah untuk digunakan kerana kit ini boleh digunakan dan dibawa oleh murid di rumah dan dibawa ke mana-mana sahaja. Okey, jadi ini merupakan
petikan DSKP Asas 3M Bahasa Melayu tahun 3. Jadi, aspek tata bahasa yang saya fokuskan kepada aspek frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Okey, jadi mari kita lihat bentuk inovasi kit bersemu. Jadi, murid akan belajar frasa secara berperingkat melalui kaedah buka dan tutup secara maujud pada kotak kit bersemu. Jadi, selain itu, apabila murid telah belajar berdasarkan kit tersebut, terdapat lembaran kerja bercetak yang dilengkapi dengan kaedah belajar frasa secara kaedah buka dan tutup. Jadi, seperti yang ditunjukkan di dalam gambar raja ini. Jadi, selain itu ataupun seterusnya, terdapat lembaran kerja dan nota atas talian yang boleh diakses melalui kod QR yang ditampal pada kotak kit inovasi tersebut. Jadi, melalui kod QR tersebut, berdasarkan kod QR tersebut. Jadi, kita bergerak pula kepada prototipe inovasi. Jadi, ini merupakan prototipe ataupun gambaran awal inovasi saya. Jadi, ini merupakan pandangan hadapan kit saya seperti yang ditunjukkan ini. Jadi, kit bersemu ini mudah dibawa dan praktikal kepada murid. Murid boleh membawanya ke rumah dan ke sekolah. Jadi, ini merupakan pandangan sisi kit. Seperti yang ditunjukkan ini. Pada sisi kit, terdapat tempat mengisi kad bergambar yang dipilih. Okey, ini merupakan pandangan dalam kit inovasi saya. Jadi, di dalam kit inovasi saya ini, terdapat tempat letak kad kepingan bergambar serta tempat letak kepingan kad huruf. Jadi, apabila murid telah selesai melaksanakan aktiviti bermain sambil belajar bersama guru, murid boleh menyimpan semula kad gambar tersebut serta kad huruf tersebut di dalam kit inovasi tersebut. Dan apabila hendak menggunakannya balik, murid boleh mengeluarkan kad tersebut daripada kit inovasi tersebut. Jadi, hal ini akan mengingatkan murid untuk menghilangkan kad-kad ini dengan lebih mudah. Jadi, kit ini boleh dibuka dan ditutup. Okey, jadi ini merupakan gambaran pada sisi kit seperti yang ditunjukkan. Ini KVKB merupakan contoh jenis frasa yang akan diajar kepada murid. Jadi, apabila murid telah diberikan kad bergambar, murid akan memilih huruf dan akan meletakkan huruf tersebut pada ruangan yang disediakan. Jadi, ini merupakan ruangan yang disediakan. Jadi, murid akan meletakkan huruf secara satu persatu mengikut tempat yang disediakan. Misalnya, huruf K, huruf konsonan. Murid akan meletakkan huruf B. Huruf V, contohnya murid akan letakkan huruf O. Huruf K, murid akan meletakkan huruf L. Dan huruf V, murid akan meletakkan huruf A. Jadi, sebelum murid memilih kad huruf tersebut, terlebih dahulu murid akan memilih kad bergambar frasa yang mereka hendak pelajari. Contohnya, dalam hal ini, murid telah memilih kad bergambar bola. Jadi, daripada kad bergambar tersebut, murid akan memilih huruf berdasarkan kad bergambar yang telah dipilih oleh tadi. Jadi, apabila murid telah selesai meletakkan pada ruangan yang disediakan, jadi murid akan menolak polakar tersebut dan mencantumkannya menjadi sebuah frasa yang lengkap, iaitu frasa bola. Okey, ini merupakan selain daripada kit tersebut, terdapat juga laman web dan lembaran kerja yang digunakan. Jadi, laman web ini mempunyai video, pengajaran, audio, grafik dan latihan yang dapat diakses melalui kod QR yang diberikan. Jadi, selain itu terdapat juga lembaran kerja murid dalam bentuk kaedah
Penyelesaian frasa secara tarik dan tolak yang akan diberikan oleh guru setelah murid selesai untuk menyelesaikan aktiviti bermain saya belajar kit tersebut. Jadi, ini merupakan cara penggunaan kit bersemu. Untuk langkah yang pertama, murid akan menonton video pengajaran bersama-sama oleh guru. Jadi, murid akan dibimbing oleh guru. Untuk langkah yang kedua, murid akan memilih kad bergambar yang dikehendaki untuk mempelajari frasa. Contohnya, jika murid hendak belajar mengenai frasa harimau, murid akan memilih dahulu kad bergambar harimau. Untuk langkah yang tiga, murid akan bergerak untuk mempelajari frasa yang lebih sukar apabila menguasai aspek frasa secara berperingkat. Maksudnya, murid akan belajar daripada aras yang lebih rendah kepada aras yang lebih susah. Untuk langkah yang keempat, murid akan mempelajari frasa menggunakan kaedah tarik dan tolak. Jadi, kaedah tarik dan tolak ini merupakan kaedah barulah untuk mengajar murid mengenai frasa yang menggunakan suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Untuk langkah kelima, murid akan menyelesaikan lembaran kerja menggunakan kaedah tarik dan tolak yang disediakan oleh guru. Jadi, kita bergerak pula kepada penutup. Jadi, secara kesimpulannya, keperluan penggunaan BBM yang bersesuaian bagi meningkatkan penguasaan MBK masalah pembelajaran dalam kemahiran membaca dan kemahiran menulis frasa ini adalah amat penting kerana apabila murid tidak dapat menguasai kemahiran ini, murid akan sukar untuk meningkatkan penguasaan dalam aspek seperti aspek tata bahasa, kosakata serta lain-lain. Jadi kit bersemu ini dapat memudahkan murid melalui cara memahami frasa dan menulisnya dengan mudah kerana seperti yang dijelaskan tadi, murid akan mempelajari frasa secara berperingkat dan langkah demi langkah. Jadi latihan yang disertakan bimbingan adalah lebih berfokus kepada penguasaan frasa secara berperingkat dan satu persatu. Jadi apabila latihan dan pengajaran yang diberikan ini berfokus dan diajar secara satu persatu, jadi MBK masalah pembelajaran seperti murid slow learner ini dapat menguasai penguasaan frasa secara lebih mudah dan berkesan. Jadi selain itu, elemen teknologi dan digital yang terdapat pada kit bersemu ini dapat meningkatkan minat murid untuk mengikuti pembelajaran kerana elemen audio, elemen grafik dan elemen bunyi dapat memudahkan ataupun dapat merangsang minat murid untuk mengikuti pembelajaran. Apatah lagi jika ia disertakan dengan lagu-lagu kanak-kanak yang sangat dekat dengan kehidupan murid itu sendiri. Jadi, sekian saja daripada pembentangan saya untuk cadangan inovasi digital kit bersemu bagi subjek PKUK 3152. Sekian, terima kasih.